Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya fatah ya alim iftah lana futuhal 'arifin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu bersua pada petang ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga sedikit pertemuan kita ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya mengajak terutama diri saya dan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan besar ke atas kita, bukan hanya sekadar keperluan kita, keberadaan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita mengharapkan kemudahan perjalanan dan pengurusan kita di dunia, lebih-lebih lagi pengurusan dan perjalanan langkah kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pertemuan kita pada kali ini saya nak berkongsi ataupun kita akan sambung lagi pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi golongan orang-orang yang lupa, yang telah dikarang oleh Abu Laith As-Samarqandi. Perbincangan masih lagi berkisar pada bab ikhlas. Beliau menyambungkan lagi kata-kata ataupun didatangkan satu kata-kata daripada Abdullah bin Hanif Al-Intaqi. Berkata, pada hari kiamat, bila seseorang mengharap amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidakkah kami telah membayar tunai pahalamu? Tidakkah kami telah memberi tempat padamu dalam tiap-tiap majlis? Tidakkah engkau telah terangkat sebagai pemimpin ataupun ketua? Tidakkah telah kami murahkan, iaitu mudahkan bagimu jual beli, yakni sering-sering mendapat potongan harga jika membeli sesuatu dan seterusnya. Jadi tuan-tuan, Abdullah bin Hanif Al-Intaqi berkata, besok hari kiamat, bila tika mana seseorang itu mengharapkan amalan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap Allah, dan ketika itu dia mengharapkan pahala kebaikan di atas segala amalan-amalan yang telah dilakukan sewaktu di atas muka bumi dahulu. Dia minta pada Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika itu Allah menjawab atas permintaan si hamba tadi dengan jawapan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kami telah membayar tunai pahalamu? Tidakkah kami telah memberi tempat padamu dalam tiap-tiap majlis? Tidakkah engkau telah terangkat sebagai pemimpin ataupun ketua? Tidakkah telah kami murah ataupun mudahkan bagimu jual belimu,
yakni sering-sering mendapat potongan harga jika membeli sesuatu dan seterusnya. Ini bagaimana sebuah kisah ataupun gambaran yang diberikan oleh Abdullah bin Hanif Al-Itaki, yang bahawa besok dekat akhirat ada satu golongan manusia yang mana dia mempertunjukkan pahala ataupun amal ibadahnya pada Allah, dalam masa yang sama dia mengharapkan pahala. Di sebalik daripada amalan-amalan yang dipertunjukkan, yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa tidakkah amalan-amalan ini telah Allah Subhanahu wa taala tunaikan sebagaimana yang kau kendaki sewaktu di atas muka bumi dulu. Yang mana bila dia buat satu-satu amalan ataupun dia lakukan satu-satu kebajikan, maka kebajikan tadi diniatkan untuk mendapat penghormatan, maka Allah berikan penghormatan. Dia lakukan satu-satu kebajikan, dia mengharapkan kedudukan ketua, maka ketika tu Allah berikan dia kedudukan, Allah berikan dia sebagai ketua. Lalu ketika tu bila mana dia melakukan satu-satu amalan soleh, kebajikan, lalu dia harapkan penghormatan, dia harapkan supaya pengurusan dia dipermudahkan. Bahkan sampai tahap Abdullah bin Hanif Al-Itaki memberikan gambaran yang mana kita buat baik, orang tadi dia buat baik, dia mengharapkan bila dia nak beli barang dia ada potongan. Sampai tahap macam tu. Bila dia buat baik supaya dia mudah, dia nak buat dia nak dapatkan potongan-potongan harga, ataupun mudah orang nak bagi dia satu potongan harga atau beri barang pada dia, maka ketika itu semuanya itu telah digantikan ataupun ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu di atas muka bumi. Akhirnya apa yang diharapkan tadi sewaktu di atas muka bumi telah digantikan kebaikan-kebaikan tadi, dan kebaikan itu telah tiada lagi sewaktu berada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui kisah ini ataupun gambaran ini memberikan satu pengajaran besar kepada kita bahawa setiap amalan, setiap kebaikan, setiap amalan soleh ataupun segala ketaatan-ketaatan yang kita lakukan perlulah dilakukan benar-benar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharapkan dunia, tu kata-kata secara umumnya. Bukan mengharapkan makhluk, bukan mengharapkan kedudukan, bukan mengharapkan penghormatan, bukan mengharapkan balasan, bukan mengharapkan apa-apa sekalipun. Tetapi apa sekalipun yang kita laksanakan, baik sama ada kita memberi ataupun setidak-tidaknya kebajikan yang kita laksanakan, maka semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahap ada para ulama di kalangan orang-orang soleh yang menggambarkan bahawa sampai tahap syurga pun dikatakan boleh melanggar keikhlasan ataupun batas-batas keikhlasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana syurga itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar-besar rahmat di dalam syurga, sebesar-besar kebaikan dalam syurga, sebesar-besar nikmat di dalam syurga, tetap dia terbatas dengan sifat makhluk dibandingkan kalau kita kembalikan segala apa yang kita laksanakan ini kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu Khaliq, kerana Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, kerana Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan segala-galanya, rahmat yang tidak berbatas, kasihan belas yang tidak berbatas, maka kita kembalikan, jauh lebih baik kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jangan kata syurga tadi, apatah lagi amalan-amalan yang kita laksanakan tadi, kita kembalikan ataupun semata-mata untuk perjalanan dunia semata-mata. Jadi kita belajar untuk memperbaiki niat kita, memperbaiki tawajuh kita, memperbaiki hadaf kita, tujuan kita, matlamat kita setiap apa sekalipun yang kita lakukan. Bukan sekadar solat, puasa, zakat, haji, kebajikan yang kita beri, amalan soleh, semuanya itu kita kembalikan betul-betul hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah akan berikan ujian.
Contohnya kita berikan satu-satu kebajikan pada seseorang, lalu orang tadi terimanya dalam keadaan mukanya masam ataupun tak mengucapkan terima kasih. Hakikat sebenar Allah sedang mendidik hati kita, sama ada kita ni memberi itu kerana Allah ataupun memberi itu masih lagi ada pengharapan supaya orang mengucapkan terima kasih kepada kita. Semuanya itu ada pendidikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar, kita cuba didik diri kita, didik pemikiran kita, didik hati kita untuk apa yang kita laksanakan ini betul-betul hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah, mengikut susul-susul jalur yang telah ditetapkan oleh Allah, susul-susul jalur, berjalan di atas jalan-jalan yang benar-benar dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita berjalan, kita rasa duduk atas ketaatan tetapi hakikatnya jauh daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'uzubillah. InsyaAllah baik di dunia, baik di akhirat. Reda Allah di dunia, reda Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih besar, insya-Allah. Ya, sekadar ni dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.